Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Kita sampai hadis nombor 1016, masih lagi kitab nikah, iaitu berkaitan dengan nikah. Okey ya, teruskan. Siapa nak baca hari ini? Silakan. Kecil. Ya, 1016 ni catatkan hadis sah. 1016 hadis sah. Matan, perempuan yang dikahwinkan oleh dua wali, maka secara tertibnya adalah perempuan itu bagi yang lebih dulu hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Cerita berkaitan ya, kalau kita tengok pada cerita ini, kita teringat zaman mak-mak kita. Zaman mak kita ni, ya, di antaranya mereka tak tahu dia dah dinikahkan oleh pak saudara dia, ya. Maknanya perempuan tak tahu. Anak perempuan tu tak tahu yang dia sudah dinikahkan. Jadi wali ni, termasuklah pak saudara tu wali, ya. Jadi pak saudara dia yang si A telah menikahkan dengan si Fulan. Pak saudara dia yang B pula dah nikahkan pula dengan si Fulan. Kemudian bila bertembung, dah dua pula jadi calon. Jadi pada masa itu, mengikut hadis ni, siapa yang dulu? Yang dulu. Mana yang dulu? Zaman tu tak tanya. Zaman kita ni sekarang ni kena tanya, ya, kau betul tak setuju atau dipaksa. Sekarang ni ditanya, ya. Sebab dulu kadang perempuan tak tahu. Anak perempuan tu tak tahu. Ya, pandai-pandai pak saudara dia carikan jodoh. Macam tu. Jadi memanglah kadang kira si anak perempuan ni tak berkenan pun macam dah terpaksa. Dah terpaksa. Itu yang dia orang dulu kadang, ya, tak pernah pun bercinta-cinta, tak pernah bercinta pun, ya. Tak tahu dah dinikahkan. Dah dinikahkan, ya. Macam cerita daripada mak saya lah. Mak saya pun tak jumpa. Tak nampak lagi pun bakal suami dia tu. Macam tu. Dia tak nampak. Ya. Tahu-tahu dah dijodohkan dah. Apa ya? Agaknya lah. Kan? Macam tu lah. Sekarang ni kalau buat macam tu, mak je lah kahwin. Lah di rumah. Tak betul, ayah je lah kahwin, katanya. Macam tu lah. Ya, ataupun mak je lah kahwin dengan dia. Ya.
Ini sekarang lah. Ya. Jadi sebab itu ada hadis ni. Memang berlaku macam tu. Mungkin dalam kalangan orang Arab pun macam tu juga. Sebab perempuan tak keluar. Ya. Nak lepaskan tanggungjawab kan. Kalau cerita yang zaman Jepun dulu, memang budak-budak lagi dah dikahwinkan. Sebab kalau tak, nanti Jepun ambil. Mana yang belum kahwin tu, Jepun ambil. Sebab itu, tu dia ambil ambil yang tak kahwin. Dia ambil. Bini orang tak ambil. Mungkin ada juga. Mungkin ada juga dia ambil cara paksa dan sebagainya, ya. Tapi kebiasaannya macam itulah. Sebab itu kalau dah kira boleh kahwin, dikahwinkan masa tu. Macam tu lah. Dia tak ada tangguh-tangguh. Ya. Kalau tak nanti Jepun ambil. Ya. Jadi budak-budak pun dah takut dah. Takut Jepun ambil. Ya. Baik, ya, kita sambung lagi. 10. 1017. Satu 1017, catatkan hadis boleh dipakai. Matan, hamba yang kahwin tanpa izin dari tuannya atau keluarganya, maka perkahwinannya tidak sah. Hukum sebagai satu ketentuan. Kita tidak ada di zaman ini, yang mana zaman adanya hamba. Kita hanya belajar hukum saja. Ya. Sebab hamba ni diperolehi daripada peperangan, baru adanya hamba. Jadi hamba ni milik tuan dia. Jadi seandainya hamba yang perempuan ni dia berkahwin tanpa izin tuannya, dianggap tidak sah. Boleh dibatalkan perkahwinan itu. Jadi dia perlu minta izin daripada tuannya atau keluarga tuan itu. Ini kita hanya belajar, ya, hukum dia sebab kita tidak zaman itu, ya, dan kita tak tempuh pun zaman, ya, perhambaan ini, ya. Baik, 1018. Sila. Yang belum baca, sila. Sila. Tidak boleh dikahwinkan Ya. Okey, catatkan dulu, ya. 1018 hadis sah. Matan, dilarang kahwin
dengan seorang perempuan bersama makcik saudaranya. Makcik, mak lah, mak saudaranya, bukan makcik, mak saudaranya. Hukum makruh. Hukum makruh. Kejap saya terangkan. Baik. Dia punya hadis ini. Hadis ini diterangkan katanya bermaksud satu, ammah ialah saudara perempuan ayah. Khalah dalam hadis tu, khalah adalah saudara perempuan ibu. Ya. Ammah tu saudara perempuan ayah. Yang khalah tu khalatiha dalam ayat tu. Khalatiha itu maknanya ialah saudara perempuan ibu. Ya. Saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu. Faham tak? Saudara perempuan ayah anak. Dia saudara perempuan ayah. Ya. Satu lagi, dia saudara perempuan ibu. Maksudnya ialah apabila isteri kita mempunyai ibu saudara, baik dari saudara perempuan ibu mertua atau saudara perempuan bapa mertua, maka tidak boleh ia dimadu bersama isteri kita. Ibnu Katsir meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas menjadikan hadis ini sebagai penafsir ayat 23 dan 24 surah An-Nisa yang melarang seorang lelaki memadu seorang isteri dengan saudara kandungnya atau seorang ibu atau seorang ibu atau seayah. Kerana itu, pengertian saudara dalam ayat tersebut menjelaskan lebih luas. Tercakup dalam hadis 1018 ini yang kita baca, walaupun ada di antara ulama yang menganggap hadis ini bertentangan dengan ayat 23 dan 24 An-Nisa. Namun anggapan ini tidak benar. Maka yang dapat kita jadikan pegangan ialah penjelasan Ibnu Abbas. Ya, seperti dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tersebut. Jadi maksudnya, ya, bermadu seorang perempuan dengan ibu saudara, baik ibu saudara dari saudara perempuan ibu atau berasal dari saudara perempuan ayah mertua, ia adalah haram. Ya. Maknanya ya, lebih kepada haram. Ya. Lebih kepada haram. Itu dikatakan tadi. Ya. Kalau dibaca balik, tidak boleh dimadu seorang perempuan dengan saudara perempuan bapanya. Dan tidak boleh dimadu seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya. Itu dikatakan yang kata ammatiha dalam hadis itu. Ammah ialah saudara perempuan ayah. Tahu tak saudara perempuan ayah siapa? Matilah, adik-beradik ayah lah. Adik-beradik ayah. Saudara perempuan ibu, adik-beradik ibu. Ya. Jadi tidak boleh iyalah. Memang tak boleh lah. Macam tu lah. Berkahwin dengan makcik. Tak boleh. Nikah dua lah maknanya. Tak boleh.
belum dengar lagi. Ya. Habis kan 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 cinta tu buta katanya. Ha? Hmm. Sebab dikatakan di sini bermadu, artinya yang tak boleh bermadu. Hmm. Ya, yang tak boleh di sini bermadu. Nak jadi cerita ya. Ya. Tapi ialah masyarakat kita dah anggap mak-mak tu makcik ke pak apa dah tak ada apalah saudara ya. Tak ada. Tutup buku lah ya. Baik 1019 teruskan. Silakan. Sila. Ya. Ya. 1019 catatkan dulu hadis sah. Matan orang yang dalam ibadat haji dilarang kahwin dan mengahwinkan meminang dan dipinangkan. Hukum tidak sah. Ini semasa ceritanya ialah semasa melakukan ibadat haji. Kita pakai ihram. Kan salah satu daripada larangan ihram kita berkahwin ketika itu atau mengahwinkan orang ataupun kita meminang atau minta dipinangkan minta orang pinangkan, itu semua adalah haram ketika kita memakai ihram jadi ini kena jagalah pantang larang ihram dan diterangkan tidak sah dia punya hukum itu kadang setengahnya mereka jumpa jodoh ketika mengerjakan haji kemudian nikah depan Kaabah contohnya nikah depan Kaabah jadi sedangkan ia masih dalam ihram itu tidak sah kecuali dia dah habis pantang larang ihram dia nak nikah tu lain tapi semasa ihram itulah maknanya salah satu pantang larang dia tidak dibenarkan baik masa tu nak minta tolong pinangkan orang masa tu nak meminang ke dia sendiri nak pergi meminang pun tak boleh itu pantang larang apa? Ihram kena tahu pantang larang ihram 1020 teruskan.
Sila. Ya. Okey, catatkan dulu. Satu lagi, kena baca satu lagi. Dan bagi Muslim, okey, catatkan 1020 dengan 1021. Hadis sah. Matan menerangkan bahawa Nabi kahwin dengan Maimunah sebelum naik haji. Hukum mubah. Baik, 1020 tadi katanya Nabi berihram. Ya. Hadis 1021 kata halal. Baik. Maksudnya Nabi ihram, baginda menikah dengan Maimunah. Tetapi kerana hadis ini pada zahirnya bertentangan dengan hadis 1019. Ya, 1019 kan haram ketika pakai ihram. Maka yang dimaksudkan dengan Nabi ketika ihram di sini ialah Nabi sesudah baru saja selesai ihram. Bukan Nabi sedang dalam ihram haji. Dengan pengertian ihram seperti penjelasan sebahagian dari ulama seperti itu, maka tidak lagi bertentangan dengan hadis 1019 dengan 1020, tak bertentangan. Artinya Nabi sudah selesai ihram. Nabi bernikah, menikahi Maimunah. Sebab itu hadis bawah menerangkan Maimunah. Dia nikah dengan Maimunah ni. Diterangkan bahawa setelah baru saja Nabi selesai ihram ataupun dah jadi halal, Nabi kahwin dengan Maimunah. Itu yang pengesahan dia. Baik, kita teruskan 1022. Dari Uqbah. Siapa nak baca? Silakan. Okey. Baik, catatkan 1022 hadis sah. Matan diperintah kepada laki-laki untuk menyempurnakan mas kahwinnya. Hukum wajib. Jadi itulah yang menghalalkan seorang lelaki kepada seorang perempuan adalah mas kahwin dia. Jadi seorang yang berjanji untuk membayar mahar atau mas kahwin kepada isterinya, maka janji itu paling patut dipenuhi daripada janji-janji yang lain. Kepada sesiapa pun, kerana janji memberi mahar menjadi sebab ikatan suami isteri sah, dan perempuan tersebut menyerahkan kehormatannya kepada lelaki yang menjadi suaminya.
Ya, jadi ya, mas kawin itu ya adalah lebih patut ya diserahkan ataupun dibagi ya uh, sebagai satu janji yang telah diakadkan. Ya. Biasa dulu-dulu kan, yelah sekarang ini jarang dengar hutang ya. Kalau dulu-dulu nikah dengan mas kawinnya ya RM80 hutang. Ini ujungnya hutang. Ya, memang sah. Ya. Ada satu orang tua, saya jumpa orang tua. Dia sampai dia nak meninggal. Sampai dia nak meninggal, dia belum bayar mas kawin lagi. Ya. Hah? Tak ada. Tak. Nah, ya dulu hutang. Jadi tak bayar. Dia cakap dengan isteri dia macam ni tau. Ya, kata nama Munah lah contohnya. Ya, dia kata Munah, kalau abang meninggal, ya halalkan mas kawin ya. Lah, padahal mas kawin tu apa? RM2.50. Masa tu. Yelah, besar lah kan dulu. Ya. Sampai nak meninggal boleh minta halal lagi tu. Ya. Ya. Adalah petua-petua orang-orang dulu-dulu punya petua. Kata dia kalau dia di tak apa maknanya kalau tak dibayar jodoh tu panjang katanya. Ya. jodoh dia panjang katanya. Ya. Betul-betul panjang sampai mati. Hutang lagi. Ya. Sempat cakap tu. Ya. Tapi memang ceritanya memang yang lelakinya yang meninggal dulu. Tapi dia dah pesan dah macam tu. Artinya memang tak bayar pun. Ya. Sampai dia cakap minta halal. Kalau aku mati, tolong halalkan mas kahwin. Cakap tu pula depan saya pula tu. Baru dah tahu rahsia dia. Jadi saksi. Betul jadi saksi. Baik. Itu dulu ada yang sengaja macam tu. Dan satu lagi yang terpaksa. Terpaksa ni biasa dulu kan ingat kahwin senang ya kan, kena tangkap basah kahwin malam tu juga. Ingat tak? Dulu macam tu. Itu yang tu kira terpaksa hutang. Sebab malam tu juga dia dinikahkan. Ya. Tak tahulah apa ibu-ibu ni jumpa ke tidak zaman tu, tapi saya zaman tu saya jumpa. Jumpa sebab kita ikut sekali. Ikut sekali menangkap. Masa tu budak-budak, ya ikutlah. Lepas tu panggil imam semua tu, malam tu juga dinikahkan. Tak tahu, dulu tak ada borang-borang sangat macam sekarang ni. Tak ada soal jahal sangat. Dia turun nikahkan malam tu, hutang, pasport, dia punya IC tu ditahan. IC ditahan dulu. Ya. Itu satu kes memang dibawa lelaki dua, bawa ke rumah dia. Jadi orang kampung dah nampak, kan? Jadi malam tu kena serbu lah kat rumah tu. Masa tu turun dinikahkan. Ya. Dan satu lagi pula, ya, orang kampung sendiri, ya, dia pakat dengan kawan-kawan dia suruh tangkap dia malam ni. Pasal bapa dia tak berapa setuju sangat kan. Jadi suruh tangkap malam ni, suruh ni apa, tangkap basah.
Dia merancang, dia sendiri merancang, so kawan-kawan dia datang tangkap. Ya. Macam tu. Ya. Tapi tak tahulah, dulu mudah ya. Tak adalah nak isi borang, tak ada nak kursus, tak ada apa dah. Selesai dah. Karena panjang pula jodoh tu, kan? Sekarang ni memang susah lah. Ya, macam-macam nak isi borang. Iya. Ya. Biasanya yang kena tangkap ni bujang lah. Yang selalu yang kena tangkap tu yang itu yang kena tangkap terpaksa ada, yang sengaja dirancang ada. Itu yang kelakar tu, yang dirancang. Tak boleh lari, orang kepung. Tak boleh lari. Dikepung rumah tu. Dia tak boleh lari. Itulah. Itu kalau dululah, kalau kat kampung, kalau lelaki tu pergi rumah, malam-malam pergi rumah orang yang ada anak dara tu, contohnya, tu takut macam tu lah, kena tangkap. Takut kena tangkap. Lagi apa? Kita teruskan lagi. Hadis apa tadi? Okay, silakan. 1023, okey. Dari Salamah. Siapa nak baca? Okey, sila. Lagi, kena baca lagi sebab dia hukum sama. 1024. Satu kosong 25. Baik, catatkan ya. 1023 sampai 1025. Satu hukum ya. 1023 sampai 1025 hadis sah. Matan. Di zaman Nabi dulu, pernah diizinkan kahwin mut'ah selama 3 hari. Kemudian dilarang. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Ini dikatakan ya pada tahun Autos ya. Tahun Autos di mana ada satu peperangan yang mana askar-askar ni lama tidak balik. Jadi dihalalkan nikah mut'ah. Tapi rupanya nikah mut'ah ni dia punya masalahnya memang banyak. Iaitu bila
Dia kahwin ada ikut perjanjian ya selama dia berada di situ. Kemudian bila dah balik dah cerai. Seandainya perempuan itu mengandung dan ada anak, lelaki tidak ada tanggungjawab langsung. Jadi ditinggalkan macam tu saja ya. Jadi Nabi SAW lepas tu Nabi terus haramkan tidak ada nikah mut'ah ilal yaumi qiyamah, ada satu hadis lain, sehingga hari kiamat. Mana tidak ada nikah mut'ah sehingga hari kiamat. Mut'ah ni, asal bahasa mut'ah ni bersenang-senang. Mana bersenang-senang sementara. Macam tu ya. Jadi diterangkan di sini nikah mut'ah ialah pernikahan yang dilakukan untuk seorang lelaki dengan perempuan untuk beberapa waktu tertentu, dan bila waktu tertentu telah berjalan, otomatik perempuan tu cerai, ditinggalkan. Ya. Dalam nikah mut'ah tidak ada mas kahwin, kecuali kalau sebelum pernikahan telah dijanjikan lebih dulu, dan perempuan yang dinikahi secara mut'ah tidak ada hak waris, juga tidak ada kewajipan melakukan iddah, kecuali hanya untuk 1 kali masa iddah, dan setelah pisah dari suaminya, maka seandainya ia melahirkan anak, tidak ada lagi hubungan nasab dengan bapaknya. Habis macam tu, ditinggalkan. Jadi zalim tak? Jadi di situ berlaku kezaliman ya. Tahu tak perempuan yang menanggung beban ya, lelaki ya bebas macam tu. Ya. Otomatik bercerai walaupun tak diceraikan. Kalau dah sampai contoh sampai 3 hari, contoh 3 hari dah habis, tercerai. Macam tu. Dan kahwin mut'ah ini dipraktikkan oleh orang Syiah sampai sekarang. Orang Syiah. Ya, dia dipengaruhi oleh Syiah. Dipengaruhi oleh Syiah. Mana waktu dia belajar, sama-sama belajar, dia kahwin. Lepas tu dah habis belajar, masing-masing balik negeri, habis cerai. Kira cerai macam tu. Tak ada tanggungjawab, ya. Dan hal ini yang menghalalkan ialah golongan Syiah sampai sekarang. Ya. Dulu ada orang sini dia kahwin dengan orang Iran. Ya, dia kahwin dengan orang Iran. Saya pesan dengan ibu dia, engkau jangan terlampau gembira dengan orang Iran ni. Orang Iran ni dia kadang kahwin ni ikut waktu dia. Lepas tu dia tinggalkan. Cakap dengan dia macam tu. Kan? Betul. Sebulan kahwin dah ditinggalkan, hilang dah lelaki tu. Dah tak ada lagi dah. Ya? Tak ada. Kebetulan tak ada lah. Anak Iran lah jadi. Ya? Jadi yang mempraktikkan biasanya yang Nabi larang, ya, Syiah ni halalkan. Jadi dia halalkan. Ya. Di Indonesia juga masih ada lagi ya hasil nikah mut'ah macam ni, iaitu katanya pihak berwajib sana dia macam tak kisahkan sangat. Sebabnya Pak Arab ni dia nikah dengan orang Indon, dan orang Indon tu dia syaratkan, kalau kau nikah dengan aku, syaratnya yang kau bagi aku sebuah rumah. Sebuah rumah. Jadi dia kahwin dan dia bagi rumah, ya, atau dibelikan sebuah rumah. Tapi lepas tu dia akan ditinggalkan. Contohnya dalam 4 bulan. 4 bulan dia ada kat Indon, lepas tu dia pun pergilah, hilang. Balik. Ya. Jadi yang perempuan ni dapat sebuah rumah. Pandai tu, sebuah rumah. Ya. Yang tak ada rumah, dia dah ada rumah dah. Agaknya itu yang dibuat yang tak larang sangat agaknya, ya. Dibiarkan.
Nah, tak adalah. Ada anak tak ada tanggungjawab lah. Dia dah tinggalkan macam tak ada hubungan nasab. Itu dia kata tak ada hubungan nasab lagi. Kekeluargaan dah tak ada lagi kepada bapa. Ingat tak satu kisah, ini cerita benar ya, satu kisah yang dikatakan kumpulan-kumpulan ekstremis Islam ni, yang orang kita ni pergi sana ikut pergi berperang dengan golongan Daesh lah apalah, kan ingat tak ya? Jadi orang kita pergi sana. Ada setengahnya suami isteri pergi. Suami isteri sampai sana ya, si isteri itu telah maknanya bila ada dia punya ulama sana, Syiah, dia kata engkau kena ceraikan isteri kamu dan isteri kamu berjihad untuk ya askar asasmu ni. Faham tak? Ya, jadi dia kena patuh. Maka diceraikan isteri dia kena berkhidmat untuk askar-askar. Dikatakan kawin muta'ah. Maknanya macam itulah cara mereka ya, menganiaya. Ya. Terlampau nak sangat, ikut dia punya apa, nak berjihad sangat. Ya. Jadilah. Itu sebab itu Nabi larang nikah mut'ah. Ada satu video saya tengok macam mana mereka buat yang dikatakan askar-askar ni, apa yang dikatakan mut'ah yang mereka buat untuk askar. Ada perempuan ni dalam rumah tu lah. Ada satu kemah lah contohnya, dalam satu kemah. Kemudian yang di luar kemah di pintu tu ada satu seorang yang duduk tu untuk menikahkan. Bila nak masuk rumah tu dinikahkan, lepas tu dah halal lah masuk. Lepas tu keluar dah kira cerai lah. Kemudian askar lain pula nikahkan lagi. Itu rupanya macam tu dia cara gunakan. Jadi perempuan tu kononnya dijanjikan jihad. Ya, dikatakan jihad. Jadi bergila-gila lah. Yang luar tu imam tu macam duduk dia nikahkan. Masuk, lepas tu keluar dah cerai. Masuk lagi nikah. Itulah dia. Kalau nak tahu. Ya. Yalah, ya, rupanya itu dia je. Itu dikatakan muta'ah. Muta'ah yang dilakukan oleh askar-askar ya, golongan ni lah. Ya. Itu ya, maknanya sebab itu kenapa Nabi larang ya, nikah muta'ah ni. Sebab dia pertama kezaliman berlaku, penganiayaan berlaku. Dia tidak bertanggungjawab. Ya. Dan tidak ada hubungan keluarga. Ya. Sebab itu Nabi larang. Ya. Lagi siapa nak baca? Teruskan. Ya. Hadis 1026, hadis sah catatkan. Matan. Pemberian yang sudah diserahkan. Matan dia, pemberian yang sudah diserahkan kepada isteri dengan muta'ah
tidak boleh si suami minta kembali di waktu menceraikannya. Hukum sebagai satu ketentuan. Zaman Nabi yang berlaku muta'ah ni ya. Zaman Nabi yang berlaku muta'ah ni, seorang lelaki, seorang perempuan. Maknanya ya, perempuan tu dah kira seperti dah isteri dia lah, kira macam tu lah. Tapi dengan syarat yang dikatakan tadi, ya 3 hari itu. Ya. Jadi yang berlaku yang saya cerita tadi, seorang perempuan ramai lelaki. Faham tak? Jadi macam pelacur lah jadinya perempuan tu. Jadi pelacur. Ya. Itu lagi lah kita tengok satu kezaliman ya yang berlaku. Ini yang diceritakan kenapa Nabi haramkan. Bukan dah kata Allah katanya, Nabi kata Allah qad innallaha qad harama zalika ila yaumil qiyamah. Katanya sungguhnya Allah sungguh telah mengharamkan itu sehingga hari kiamat. Mana dah haram. Nabi tidak benarkan lagi sebab Allah dah haramkan ya. Jadi siapa yang buat ni artinya dia sudah melanggar apa yang dilarang oleh Nabi. Ya. Itulah yang buat ni sekarang ni yang orang Syiah saja. Orang Syiah ni yang masih mempraktikkan ya. Mempraktikkan muta'ah ni. Muta'ah ni bahasa Arab. Kalau terjemahkan dia makna bersenang-senang. Nak bersenang-senang. Ya. Lagi, teruskan. Hadis 1027. Muhallil. Muhallil, muhallal. Satu lagi, 1028 dia ada satu hukum. Siapa lain yang nak baca lagi, kita nak habiskan tajuk ni. Ada 2 hadis lagi. Siapa nak baca? Yang lain. Okey, sila. Lagi satu. 103. Okey, catatkan dulu ya. 1027 dengan 1028. Hadis sah. Matan dia, dilarang perkahwinan Cina buta. Hukum tidak sah.
Itu yang disebut tadi muhalil. Muhalil itu mana yang menghalalkan, muhalal yang dihalalkan. Maknanya perkahwinan ini dirancang supaya jadi halal. Ya. Dia dah cerai isteri dia 3 kali. Kemudian dia nak kahwin. Syarat dalam Islam, kalau dah cerai 3 kali, dia tidak boleh berkahwin lagi kecuali isterinya berkahwin dengan orang lain. Jadi, ya, kerana dia nak berkahwin juga dengan isteri dia itu juga, ya, maka dia pasanglah Cina buta untuk jadi penghalal, ya. Jadi Cina buta tu dibagi syarat, ya, lepas kahwin tu engkau ceraikan, ya. Jadi itu dikatakan Cina buta. Tapi masalahnya sekarang ni Cina dah celik, ya. Dulu Cina buta boleh main-main kan. Sekarang Cina dah celik. Jadi bila Cina dah celik, dah kahwin, tak diceraikan. Gigit jari. Ya. Dia dah kahwin, kemudian dia tak nak ceraikan. Habislah. Ya. Ya. Muhalil ni mana dirancang untuk jadi halal. Itu salah. Ya. Bukan kerelaan tapi dirancang. Baik, hadis yang ke 1029 boleh catatkan dulu dia punya apa. Hadis dia sah. Matan dicela orang yang berzina kahwin dengan yang tidak berzina. Hukum lil irsyad. Hukum lil irsyad. Maknanya tadi yang disebut bahasa zani. Zani itu makna orang yang berzina. Bahasa Arabnya zani tadi. Ya. Kalau nama zani itu makna orang yang berzina. Ya. Kalau zaini itu tak perhiasan. Ya. Kalau ada sabda zaini, ya, zaini macam tu, maknanya perhiasan. Ya. Kalau perempuan zaniah, zaniah itu makna perempuan yang berzina. Ya. Ya. Nama sedap, bunyinya macam sedap je, zaniah, kan? Ya. Tapi maknanya perempuan yang berzina. Ya. Jadi artinya, ya, kalau orang yang dah didera, kena deraan, ya, berartinya dia sudah terkenal sebagai orang yang berzina dan, ya, tidak patut kalau dia kahwin dengan orang yang tidak berzina. Tapi apakah ia salah, haram kalau seandainya dia berkahwin juga? Artinya, ya, boleh dengan syaratnya, sebabnya syaratnya ialah, ya, adanya ijab kabul, adanya bersaksi, ya. Semua lengkap mas kahwin. Jadi semuanya itu menyebabkan sah. Tapi hanya dipandang agama tak patut. Ya, engkau kahwin dengan orang tu yang dah dikena dera, macam tu. Jadi pandangan masyarakat tak sedap, ya. Baik, ya, 1030. Catatkan hadis sah. Matan, syarat sahnya suami pertama boleh kembali kepada isterinya yang sudah dicerai 3 kali, adalah bahawa suami yang kedua sudah bercampur dengannya dan kebetulan menceraikannya.
Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi mengikut syariat Islam ni, suami yang kedua, yang kedua ni, dia benar-benar menjadi suami isteri. Ya, benar-benar jadi suami isteri dan kemudian jodoh tak panjang, dia ceraikan. Kemudian barulah bekas suami yang pertama tu kalau dia nak kembali dalam syariat dibenarkan, boleh. Ya. Tapi kalau misal kata terjadi macam dalam hadis ni, ya, bahawa suami kedua tidak pernah mencampuri isterinya, tetapi dia ceraikan. Yang macam ini tidak sah. Sebab itu Nabi kata tak sah. Apalagi Cina buta yang dirancang tadi, ya. Buat lagi. Ya. Itulah dia. Tapi dia sayang. Dia sayang juga dengan yang satu tu. Dia nak balik juga. Itulah ceritanya. Ya, akan datang kita masuk bab kafa'ah dan khiyar. InsyaAllah. Ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Sadaqallahul azim.